Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Buat kali pertamanya saya setuju dengan Noh Omar. Saya setuju dengan Noh Omar pula. Saya setuju dengan Puan Zarkasi, bukan Noh Omar. Saya setuju dengan Puan Zarkasi bahawa alasan yang dibelihkan oleh Noh Omar yang memasuki Bersatu adalah low class. Betul. Kalau memang betul itu alasan dia, yang dia kata dia kecewa kerana Pak Najib semua tu, memang ini adalah alasan paling low class di dunia pernah tercipta. Apa tak low classnya? Orang yang sudah jadi penjenayah itu lagi yang masih disetiakan. Aduh. Jadi, walaupun begitu, nah inilah Puan Zarkasi lawan Noh Omar. Noh Omar balas balik, balas. Akhirnya Noh Omar muncul semula. Jangan banyak bunyi, dia kata. Noh Omar bidas Puan Zarkasi yang fokus. Puan Zarkasi fokus jadi speaker baru high class. Ya, betul lah. Betul lah. Noh Omar membalas kenyataan daripada siapa? Puan Zarkasi yang menyifatkan alasannya yang menyertai Bersatu kerana simpati nasib bosku sebagai low class. Saya setuju. Wah, nampaknya politik sekarang semua dah jadi low class macam begitu kah? Kecewa, lepas tu masuk parti lain. Kecewa, masuk parti lain. Begitu kah low class dia? Aduh, tiada alasan lain kah? Jadi maksudnya, dia masuk ke dalam Bersatu, sebenarnya bukan dia nak masuk Bersatu, tapi hanya kerana dia mau tunjuk perasaan saja. Pada pendapat saya begitulah. Kalau memang alasan dia menyertai Bersatu hanya kerana dia kecewa kerana bosku tu, maksudnya dia masuk Bersatu tu untuk apa? Jangan-jangan harap-haraplah, tapi tidaklah kot kan. Takkanlah dia tunggang Bersatu pula. Takkan dia harap supaya Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, lepas tu dia boleh tunggang Muhyiddin Yassin supaya dapat bebaskan bosku Najib Razak. Takkan begitu kot kan? Tidaklah. Tidaklah. Harap-harap Muhyiddin sedarlah bahawa Noh Omar kalau memang kalau memang betul dia masuk Bersatu hanya kerana dia mau tunjuk rasa tak puas hati kerana bosku punya nasib yang memang entahlah, kesian kah padan muka kah, saya pun tidak tahu. Orang yang buat salah didapati bersalah, takkan pula itu salah orang yang mendapati dia bersalah, takkan pula salah mahkamah, takkan pula salah hakim. Kalau sudah salah-salahlah. Siapa yang makan lada, dia mesti rasa pedas, takkan orang lain pula. Aduh, Noh Omar. Membidas ahli Majlis Kerjaan Tinggi UMNO sekarang ni, Puan Zarkasi, supaya dia fokus sebagai speaker Dun Johor dan tidak banyak mengeluarkan kenyataan politik jika ingin dipandang high class. Boleh buatlah Noh Omar sudah turun ke dalam low class. Kenyataan itu susulan Puan Zarkasi pada 5 Julai yang lalu menyifatkan alasan Noh Omar menyertai Bersatu kerana simpati terhadap nasib dan perkembangan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai low class. Ini saya setuju dengan Puan Zarkasi. Ini kalau memang ini alasan dia betul-betul low class, betul-betul memang bukan kelas orang-orang yang pernah ada tinggi pangkatnya di dalam UMNO. Habis lepas ni takkanlah cengeng. Nanti sudah masuk Bersatu, kalau macam begini memang ada harapan tinggalkan Bersatu. Tak lama lagi lah kalau begini. Sebab dia punya alasan, kalau memang alasan dia untuk Najib, habis kalau Najib keluar nanti, Najib masih bersama dengan UMNO, masuk UMNO lagi kah? Begitu kah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apapun pendapat anda mungkin tidak sama dengan pendapat saya. Tapi pendapat saya setuju kali ini dengan Puan Zarkasi. Kalau memang betul alasan daripada Noh Omar masuk Bersatu tu kerana dia kecewa dengan Najib, ini memang low class punya alasan. Dan yang paling pelik, Muhyiddin Yassin tetap terima dia walaupun dengan alasan itu. Bayangkan
Betapa tidak kuatnya alasan itu. Kalau dia bilang dia mau memperjuangkan hak kah apakah, oke lah. Tapi kalau pasal Najib, aduh, betul-betul low class. Betul-betul low class. Masing-masing ada punya pendapat lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa kata semua 100 MP, semua 100 MP pembangkang, termasuklah Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, berlari besok. Pergilah berlari dari Gua Musang ke Parlimen kah, ataupun dari mana? Dari Johor pergi KL kah, ada mungkin dari Sabah berenang ke Parlimen kah. Berenang macam mana mau lari kan? Berenang. Buatlah. Kerana itu yang dibuat oleh Syed Saddiq. Itu yang dibuat oleh Syed Saddiq. Saya pun tidak pasti siapa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai dia kata tak payah berlari dapat peruntukan. Tapi yang setakat ini yang berlari dapatkan peruntukan itu Syed Saddiq. Jadi kalau kamu mau juga, Syed Saddiq berjaya dapat, menurut laporan itu dia berjaya dapat lebih kurang 160,000. Apa kata untuk support lah macam Syed Saddiq buat. Jadi pergilah lari semua. Mungkin Hadi Awang boleh jadi pelari nombor 1. Kemudian siapa lagi? Tuan Ibrahim Tuan Man. Kemudian dari Sabah. Kemudian dari Johor mungkin didahului oleh Muhyiddin Yassin. Apa kata? Kamu pun berlarilah beramai-ramai, lari laju-laju. Kalau Syed Saddiq dia lari 200 km. Apa kata kalau Anda pula bus besar dalam pembangkang ini berlari 1,000 km. Lagi best. Mungkin yang dari Sabah berenanglah di Laut Cina Selatan sampailah ke Parlimen. Kan lagi hebat. Apa pendapat Anda? Bagus juga begitu. Dapat simpati dari rakyat, dapat simpati daripada orang-orang yang banyak duit, dapat simpati daripada orang-orang yang terlebih-lebih duit. Mungkin dapat, kalau Syed Saddiq boleh dapat 160,000, mungkin Anda boleh dapat sampai 180 juta. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Jadi untung juga tempat Parlimen, tempat DUN yang Anda bersama-sama. Yang masalah sekarang ini ialah kenapa perlu lari? Kenapa perlu lari? Tidak perlu lari mengikut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim punya kata dalam ucapan dia di Dewan Rakyat itu. Dia kata tak payah lari, yang penting itu perlu perbincangan. Perbincangan ini bukannya pembangkang sekarang ini sejak pernah lalui. Waktu Perikatan Nasional dulu pun, waktu Perdana Menterinya siapa? Ismail Sabri Yaakob, pembangkang sampai buat MOU tu. MOU buat perbincangan. Boleh pula. Kalau PH sekarang tak boleh. Inilah waktu dia semua betul, waktu dia semua okey, waktu orang semua salah, ini salah, itu salah, semua salah. Tapi waktu dia sedekah, waktu dia itu ini macam-macam lah. Waktu dia itu banyaklah fatwa yang keluar dan sebagainya. Syed Saddiq, terima kasihlah tahniah diucapkan yang memberikan idea yang bernas ini. Dan apa kata? Kerana idea ini cukup bagus, cukup bernas, cukup popular, sampai ada orang yang disebut, sampai ada orang yang kecam kerana ada pula tiba-tiba seorang pemimpin politik ni menunggang Zahid. Waktu tiba-tiba dia pun join juga, memberikan semangat. Apa kata? Buatlah semua semangat kan? Jadi kerana sudah semangat, apa kata? Jangan hanya dia saja yang ikut Syed Saddiq, tapi apa kata kalau semua pembangkang? Pergilah 100 pembangkang tu larilah 1,000 km terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu pengumuman terbaru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang betul sekali. Tak payahlah sampai berlari untuk dapat peruntukan. Tak payahlah sampai berlari untuk dapat peruntukan, kata Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini memberitahu usaha meluluskan peruntukan kewangan kepada ahli Parlimen Pembangkang tidaklah sesulit yang digambarkan oleh mereka. Ini melebih-lebih cerita, mencantik-cantikkan cerita supaya dapat belas kasihan kot. Mungkin begitu kot, tidak pastilah. Tapi beliau kata Perdana Menteri, dia kata usaha untuk meluluskan peruntukan kewangan kepada ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidaklah sulit yang digambarkan oleh mereka. Memberitahu Dewan Rakyat yang dia diserang dan didakwa zalim walaupun penjelasan mengenainya sudah pun dibuat berulang kali. Anwar berkata amalan memberikan peruntukan sekata kepada pihak pembangkang memang menjadi amalan negara demokrasi. Apa yang berlaku pada ketika ini ialah katanya, kata ahli Parlimen Tambun itu ialah ia mesti dilakukan mengikut proses yang ada. Saya dah beri mandat penuh kepada timbalan Perdana Menteri kedua iaitu Fadilah Yusof, dia kata, untuk mengadakan perbincangan dan tak ada syarat mesti sokong Perdana Menteri sebelum dapat peruntukan. Tak ada syarat itu. Saya tak pernah kenakan syarat itu, katanya. Anwar berkata demikian sebagai menjawab soalan yang dikemukakan oleh Awang Hashim PN Pendang yang memberitahu bahawa setiap negara demokrasi menyediakan peruntukan kepada pembangkang melalui proses rundingan. Anwar menambah, apa yang perlu dilakukan oleh pihak pembangkang ialah mengadakan rundingan yang sewajarnya dan ia pernah dilakukan oleh PH semasa parti itu menjadi pembangkang pada sebelum ini. Kenapa pula bila PH yang buat salah? Waktu kamu buat tak salah. Waktu dulu kerajaan PN buat tidak salah. Waktu kerajaan PN ialah waktu si Ismail Sabri Yaakob ke PN juga, tapi waktu itu tidak salah pula sampai waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pembangkang dengan tim dia telah berunding dengan kerajaan, ada MOU dengan kerajaan, tahu. Tapi bila PH buat perundingan supaya ada perundingan, semuanya masalah pula. Dulu kamu tak masalah pun. Jadi Perdana Menteri pada ketika itu yaitu mengadakan siri rundingan dengan Ismail Sabri Yaakob sebelum keputusan mengenainya dimuktamadkan. Jadi kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata, saya menyeru kepada YB Pendang kalau boleh sampaikan kepada semua wakil parti dan segerakanlah perbincangan supaya hari ini isu ini tidak jadi lagi isu yang akan memanaskan suhu di Dewan ini. Tak payahlah berlari, tak payahlah berjoging, tak payah, ini perlu runding saja, bincang saja selesai, katanya. Siapa yang berlari itu? Aduh, kesian. Walaupun tidak menyebut sebarang nama untuk rekod, ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman baru-baru ini menarik perhatian ramai apabila beliau telah melakukan larian sejauh kira-kira 200 km bagi membangkitkan isu peruntukan buat ahli Parlimen Pembangkang. Dia yang kini menjadi ahli Parlimen bebas berjaya mengumpul dana yang disumbangkan oleh orang ramai, iaitu bernilai kira-kira RM160,000. Di akhir larian tersebut, pada 1 Julai lalu, Syed Saddiq disambut oleh ahli Parlimen Pembangkang di Dewan Rakyat serta penyokong muda. Menanggapi isu tersebut, Fadilah pula enggan mengulas lanjut selain memberikan reaksi sinis apabila ditanya oleh media, tunggu saya berlari dulu. Aduh, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Setelah lama berdiam diri, setelah kekalahan Sungai Bakap, setelah kekalahan di PRK Sungai Bakap, akhirnya salah seorang pemimpin besar di dalam Pakatan Harapan, yaitu daripada daripada Amanah telah tampil ke hadapan untuk memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, memberikan jawapan
apa perasaan mereka, mengapa beli kalah, pastinya mereka semua akan berbincang. Jadi akhirnya Mak Sabu telah tampil dan memberikan sedikit komen. Amanah menghormati keputusan PRK Sungai Bakap dan menyeru supaya jentera perpaduan untuk terus diperkukuhkan. Ialah, terimalah keputusannya, kalah tetap kalah, menang tetap menang. Parti Amanah Negara, iaitu Amanah, menghormati keputusan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap dengan penuh tawaduk bahawa usaha berterusan akan digerakkan parti itu bagi mengukuhkan sokongan rakyat kepada kerajaan perpaduan. Kemudiannya beliau berkata, Amanah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas-petugas parti di semua peringkat yang telah memberikan komitmen yang cukup jitu sepanjang tempoh berkempen. Jadi beliau berkata justru kesepaduan jentera perpaduan antara PH dan BN sedang dibina. Ini perlu diperkukuhkan lagi menghadapi jua pilihan raya yang mendatang, terutama PR16, kata Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi kenyataan hari ini. Kenyataan ini pastinya akan menggembirakan hati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastinya akan menggembirakan semua orang, kerana ini menunjukkan bahawa tidak ada no hard feeling, tidak menyalahkan mana-mana, tidak kata ini punca, tidak. Ya, tidak. Jadi tahniahlah diucapkan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional yang walaupun kalah tetapi tidak ada perkara yang buruk berlaku, tidak ada tuding menuding, tidak ada kata ini salah, kata itu salah dan sebagainya. Saya pun heran yang komen punca kalahan inilah itu semua tak ada kena-mengena dengan PH pun, tak ada kena-mengena dengan BN pun. Mungkin dia ni bekas PH kah, bekas BN kah, tapi itu pula yang berhabis buat komen. Ataupun pemimpin parti lain pula sibuk dengan parti orang lain. Okey, jadi begitulah. Tahniah diucapkanlah kerana tetap dapat bersatu, dapat menerima kenyataan dengan penuh tawaduk, dan yang paling penting betul supaya jentera perpaduan terus diperkukuhkan. Kalau mau menang lagi. Saya ucapkan tahniah kepada PAS, kepada Perikatan Nasional yang menang. Tahniah diucapkan. Yang penting bukan mengundi waktu menang, itu bukan penting. Yang pentingnya ialah selepas sudah menang. Selepas sudah menang, wakil rakyat ini kena buktikan bahawa dia adalah wakil rakyat yang betul-betul wakil rakyat. Jangan pula wakil rakyat yang betul-betul sudah menang tapi hanya untuk nak menangkan kerusi Dewan Undangan Negeri, tapi akhirnya tidak ada apa-apa pun pembangunan kepada rakyat, tidak ada apa-apa pun seperti yang diharapkan rakyat. Paling teruk semua janji kosong belaka. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergerak di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Belum selesai pun kepanasan PRK Sungai Bakap. Sekarang kita bercakap sudah tentang PRK satu lagi, iaitu di Nenggiri. Di Nenggiri, PRK Nenggiri, Zulfakar Cik Arifin disebut antara calon bersatu. Wow, awal juga kali ini ya. Harap-harap calon kali ini tidak ada ISO. Dua pemimpin tempatan antara tiga calon bersatu yang pada pilihan raya kecil, tiga calon bersatu pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Mereka itu adalah Ketua Bersatu untuk Bahagian Krai, Kuala Krai, Zulfakar Dahalan, dan bekas Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Gua Musang, Cik Arifin Hussein Antara. Seorang lagi nama yang turut disebut ialah ahli bersatu yang sebelum ini bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang, Syekh Razali Hamad. Memetik BH, tiga nama itu antara yang disebut-sebut dan dikatakan sudah diangkat oleh Bersatu Negeri kepada pucuk pimpinan. Daripada tiga nama berkenaan, Syekh Razali dan Syekh Arifin adalah calon tempatan, manakala Zulfakar adalah calon input dari Kuala Krai. Tapi persoalan seterusnya adalah, adakah
di PR Kenanggiri ini PAS akan berdiam diri? Adakah PAS akan okey tak apa, ambillah, okey ambillah bersatu? Kita lihat bila calon bersatu, banyak besar kemungkinan kalah. Bila calon PAS, besar kemungkinan menang. Jadi adakah PAS mahu risiko yang tinggi itu berlaku sekali lagi untuk di Nenggiri? Kalau saya tidak silap, Anda bolehlah komen, waktu di Kuala Kubu Baru calonnya dari Bersatu atau calon daripada PAS? Menang, kalah? Kalah. Di Sungai Bakap calonnya itu saya sahkan, saya ingat lagi calonnya daripada PAS. Kemenangan kepada PAS dengan cukup bergaya. Jadi, adakah PAS akan berdiam diri? Adakah Anda rasa PAS bersedia untuk memberikan laluan dengan mudah kepada Bersatu? Inilah masalah PAS dengan Bersatu. Dua-dua mau. Okey. Apapun kita doakanlah. Semoga yang baik-baik berlaku pada pilihan raya ini. Kalau perlu untuk dilaksanakan semula, kita doakan semoga baik-baik sahaja pilihan raya ini, supaya tidak ada provokasi keterlaluan dan sebagainya. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.